مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ni Allah pilih kita lagi sekali untuk duduk dalam suasana ketaatan dalam raudhah min riyadil jannah, taman-taman syurga. Bila kita menisbahkan kepada amalan, utamanya kurniaan dalam rupa bentuk iman, amal ketaatan, ianya adalah benar-benar kurniaan Allah Subhanahu wa taala bagi insan atau hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nur ayat 35 Allah berfirman, yahdillahu linurihi may yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Mana kata kalau lihat kepada dunia ni, Allah bagi pada siapa yang Allah nak bagi. Sama ada dia ingkar ke, sama ada dia taat ke. Kadang-kadang yang ingkar tu dapat lagi banyak daripada yang taat tu. Dia tak buat apa yang Allah suruh, tinggal pula apa lagi, buat apa yang Allah larang lagi ada. Tinggal apa Allah suruh, buat apa Allah larang. Tengok-tengok dunia dapat banyak. Maka kita pun tengok, menjadilah usaha dia. Lah, bukan sebab usaha dia yang menjadi. Kerana Allah yang bagi dunia tu. Kita jangan tertipu dengan hasil dunia. Walaupun orang berusaha keras. Nisbah dunia ni keras katanya. Tak usaha tak dapat. Itu pun pahaman kena perbetulkan. Kalau tak usaha tak dapat, bermaksud selama ni kita usaha mesti dapat. Setiap kali usaha mesti dapat. Walaupun lah orang kata, ialah macam mana dapat kalau tak usaha. Kan? Perbincangan ni besar. Namun di situ kita kena peralusi. Bahawasanya usaha itu memang asbab untuk dapat. Tapi bukan menyatakan hasil yang dapat. Maksud kata yang hasil yang dapat tu adalah nisbah kepada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Usaha asbab je. Asbab saja. Bukan jadi penentu. Penentu ni lain. Penentu lain. Malah kadang-kadang jangan dinisbahkan. Itu usaha beramal macam ni, datang solat, penat-penat datang kuliah. Tengok hasil dunia. Macam tu juga, contoh. Sebab memang tak ada dikaitkan dengan apa saja amalan, rupa bentuk amalan akhirat untuk lihat pada hasil dunia. Dan usaha tu pun bukan kita nisbahkan kepada hasil yang kita dapat. Ada yang tak solat, yang tak buat apa Allah suruh dapat. Nah, itu menunjukkan apa yang hasil tu Allah bagi. Allah bagi. Jadi dunia ni Allah bagi siapa-siapa lah. Dia taat ke tak taat ke Allah bagi. Tetapi dalam kurniaan iman khususan, yakni yang membawa kepada rahmat Allah dan membawa kepada syurga, Allah pilih.
Tu pilihan. Sebagai contoh dalam surah An-Nur tadi, yahdillahu linurihi mayasya. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapanya aku kehendaki. Jadi kalau kita tengok hari ini kita ni kat mana sekarang? Tengok dalam amalan. Tengok dalam suasana ketaatan. Makna kata bukan atas diri kita tu. Bukan atas diri kita semata-mata. Kalau atas diri semata-mata, tak sampai kita. Sebab ibadah ni dia kena ada mujahadah, ada nafsu. Nafsu yang mana? Yang membawa kita lebih cenderung kepada keseronokan. Lebih cenderung kepada kenikmatan dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunia. Lepas kepada diri, memang ke dunia lah pergi kita. Sebagai contoh nak beri pilihan, nak harta ke nak pahala? Pahala, nantilah harta dululah. Daripada harta tu boleh buat pahala. Sebagai contoh, saya nak cari harta dululah, baru boleh tolong orang susah. Bila dapat harta susah pula nak tolong orang. Ingat senang tak? Sebab apa? Ibadah yang free tak pakai harta pun payah. Free je. Nak doa ke orang bercontoh. Doa ke orang. Doa ke orang berjaya, doa ke orang sihat, doa ke orang pun payah. Ini kan nak bagi orang duit. Oh ya Allah. Tobat lahum nak bagi kita. Nak tolong doa ke orang, nak bagi dia senang. Tu bukan kita pun tolong bagi duit bagi kita. Tak doakan dia, ya Allah. Diam-diam kita doakan nama fulan, ya Allah bagilah dia senang, ya Allah. Berat kita doa tu, Muhammad. Ni kan pula, kau susah ke? Berapa nak pakai duit? 100,000. Allah, 200,000 aku bagi. Duit dia banyak. Silat hari bulan yang banyak tu yang berkira banyak silat hari bulan. Sebab apa? Kau ingat senang dapat duit? Kau ingat senang? Kau ingat aku cok duit? Makna kata jemaah sekalian, kalau atas diri kita ni, cenderunglah, ini Allah sendiri yang kata dalam Quran, kita akan cenderung pada benda. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Kita akan cenderung pada dunia ni, jemaah sekalian. Sebab apa cenderung? Barang tak nampak akhirat ni. Pahala tak nampak. Kita hari ni beramal. Dah berapa lama kita beramal? Mana kita nampak berapa banyak pahala kita ada? 20 tahun. Tak payah 20 tahun lah. Beramal sekejap ni pun kita tak nampak. Silat bulan tak rasa pun. Ada pahala? Tak ada. Entah. Habis tu beramal je lah. Tak nampak. Bila tak nampak, apa cabaran kita? Nak pertahankan. Nak yakin. Itu kerja iman. Nak yakin barang tak nampak, terutama pahala ni, syurga lagi, neraka lagi. Nak terjemahkan di alam dunia ni. Bertembung kita dengan barang-barang benda, walhal benda ni lah akhirnya tiada, binasa. Benda yang tak nampak, yang kita duk tak nampak pahala tu lah rupanya yang kekal. Salah percaturan, muflis kita. Salah percaturan, kata Nabi SAW pada sahabat, siapa orang yang muflis? Orang yang muflis, sahabat kata, yang tak ada harta. Nabi kata lah. Tengok, bahasa muflis kita nampak kat perbincangan dunia, sahabat pun berfikir gitu. Tapi Nabi SAW terus menisbahkan kepada sana. Siapa yang muflis? Orang yang tak ada pahala. Macam mana kita dunia, bila tak ada duit, katalah 1 sen pun tak ada, urusan kita di dunia ni semua pakai duit. Dan semua orang tak nak bagi duit kat kita. Agak-agak macam mana? Tak payah jauh lah. Tol cukup lah, tol. Yang sekarang pakai atas yang go top up tak ada lah. Dengan top up siap-siap. Ada tempat tu, lorong tu ada pergi yang tempatnya ada box tu ada lah orang lah. Itu pun menggagau tak ada duit tak lepas. Alah RM2 je. Alah nak bincang lah. Punya payah. Bayangkan. Bayangkan kita ke akhirat tak ada pahala. Nak lepas macam mana? Ini renungan kita. Kau fikir. Kalau kat dunia aku tak ada harta pun mengelupur aku. Ya Allah. Alhamdulillah lah ada orang nak tolong ke apa ke. Hajat kita tanpa duit tu boleh dapat lah juga hajat kita tu. Nak makan kan. Tak sebenarnya pakai duit pun. Tapi kerana wasilah urusan kita semua duk pakai duit. Tapi tak semua orang kena ada duit. Sebab apa? Yang orang yang ada duit tu dah tolong bayarkan. Okey lah. Dapatlah makan. Tapi nak bagi tahu nisbah penting.
penting tu. Macam sekarang tengok duit. Oh, pening tak ada duit. Okey, sekarang kita tukar. Oh, pening tak ada pahala. Sebab apa? Kat sana semua pakai pahala. Duit tak laku. Duit tak laku. Sama lah kita kalau kita buat duit, sekali tak boleh tukar. Sekarang bawa duit Malaysia. Ataupun kita pergi ke overseas, kita lupa nak buat international punya transaction, nak withdraw tak boleh. Nganga kat situ lah. Miskin terus kita, walaupun duit kita banyak. Nah, jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa pentingnya percaturan dalam konteks kita memahami. Yang pertama, kurniaan Allah Taala itu, apabila Allah mengurniakan kita rupa bentuk ketaatan, maka syukurilah dengan sebenar-benar. Barang ni susah untuk kita faham, mas sekalian. Sangat sukar dan sangat susah, melainkan jalannya Allah permudahkan, Allah pilih kita. Maka penekanan yang diberikan, syukurlah dengan sebenar-benar kesyukuran, bukan kerana dengan hati yang mana kita nampak ianya mudah. Tidak, tak semudah itu. Kita boleh sampai hari ini adalah dengan benar-benar nasrullah, benar-benar dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak masuk pada perbahasan kitab perbahasan baru jemaah sekalian. Alhamdulillah kita telah pun menyelesaikan perbahasan sebelum ini dalam perbahasan hakikat kehidupan. Yang mana hakikat kehidupan sebelum ini kita membincangkan bagaimana melihat kehidupan dalam sudut pandang mengikut kepada sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut kehidupan, ingat orang duk sebut-sebut formula-formula kejayaan dalam kehidupan. Walaupun kita ni orang Islam jemaah sekalian, kita kata apa? Kita orang Islam. Ya betul kita orang Islam, tapi jangan terkejut, formula hidup boleh ikut barat. Sebab apa? Kehidupan ni kita nampak mereka telah berjaya. Mereka telah mendahului, mereka telah buat itu dan ini. Mereka telah berjaya dalam perniagaan. Bagi contoh, mereka ada formula je. Apa? Think rich. Apa nama tu? Robert Kiyosaki je buku apa yang popular tu. Poor rich, dead rich. Apa benda lah tu? Tak, antum semua tak baca? Tak ada. Cuba tengok muka orang motivasi, nampak lah tu. Bila bab agama ni dia motivasi juga, tapi setelah sedih. Sudah menangis, sabarlah, Allah ada bersama kamu, katanya. Bab agama ni dia bawa pada kesedihan. Tapi kalau nak semangat, melompat-lompat, meletup-letup tu, dia kena cari kata-kata falsafah. Falsafah, kejayaan. Silat hari bulan bukan jadi falsafah, falsampah kan. Sebab apa? Falsampah membawa pada diri keakuan, melupakan kekuasaan Allah SWT tanpa sedar. Walaupun sebut Alhamdulillah, tapi ada penyekutuan, pensyirikan berlaku. Dalam diam, dalam terselindung, dalam tersembunyi, nak membuktikan kejayaan, nak menunjuk ke orang. Hati-hati. Takkanlah kita tak pakai apa-apa. Kurang-kurang bagi seorang perempuan. Kurang-kurang, kenal ada seorang, satu urat, dua urat, satu bentuk cincin, dua bentuk. Orang nampak macam kita ni miskin sangat. Niaga lama-lama takkan tak ada apa harta. Dia mula nak nampak kat appearance, penampilan. Dia nak mula nak menunjuk tanpa sedar. Kejayaan, kehidupan menjadi bual bicara manusia, bahan nak bagi tahu orang. Kita jarang nak cerita solat kita, jarang nak cerita tentang Al-Quran kita. Itu pun sekarang ada orang cerita juga. Buat penceritaan, buat video, pukul 4 pagi dah bangun, buka tingkap, buka ini, mandi, bentang sejadah sikit. Habis semua tahu apa dia buat. Habis nyaya gitu. Habis. Di kehidupan ni akhirnya nak jadi bahan penceritaan. Ingat tadi. Baraknya style. Kalau orang tak tahu, orang tak appreciate, dia rasa macam nothing. Sebagai contoh isteri. Kalau suami tak puji, dia rasa macam kecil hati. Hati tu kecil. Dia rasa, sampai hati abang. Saya masak benar-benar, abang tak makan, abang tak puji. Saya ni apa di mata abang? Gula. Tunggu je kalau tak. Tak nampak saya tengah berkhidmat kerja pagi petang siang malam ni. Demi mencapai KPI isteri solehah. Abang tak nampak semua ni. Mula bergaduh, sinetron, keluar situ. Dan suami pun sama, nak menunjukkan kasih sayang. Bagi tahu, satu dunia bagi tahu.
bahawa dia lah ada isteri yang dia pandai menyanyangi. Semua rupa cara dia tunjuk. Dan sekali, jadi masa keadaan. Manusia ceritanya mungkin kisah benar ni. Jadi masa keadaan, udah pening. Ada orang ambil kesempatan atas isteri dia. Siapa suruh? Siapa suruh? Duk tayang sana tayang sini, duk pening lah. Orang yang menengok tu telan liur je. Menengok. Seronok juga. Dia bukan kira suami pun. Dia tengok isteri. Setiap bulan bila nak mati lelaki ni? Ambil. Dia ingat. Bagusnya suami. Tak ada. Setiap bulan bila nak mati lelaki ni? Ataupun setiap bulan, aku nak pergi matilah lelaki dia. Cakap apa? Jangan main-main mata orang kata tahu. Pandangan dunia ni ada dua, baik buruk. Tak semua orang pandang baik. Orang yang pandang baik, ya hatinya itu mesti bermula dengan Allah. Tak semudah itu orang nak pandang baik semua benda. Apabila hatinya dibangunkan dengan siddiq, dengan kebenaran, dia melihat semua ini kurniaan Allah. Maka bila kurniaan Allah, dia tak akan tengok buruk. Walaupun orang tu buruk, dia tak akan memburukkan orang tu. Dia kata ini ciptaan Allah. Orang tu berdosa, dia mohon keampunan. Ini orang yang makrifat aja. Orang yang hati yang mengenal Allah, orang beriman, benar-benar beriman. Tapi kalau suku-suku, suam-suam, silap lagi bulan, iri dengki dia. Tengok. Dia ingat dia seorang, dia dapat isteri macam tu. Meluat aku tengok tu. Memanglah kita nampak follower kita 1 juta, 2 juta. Lagi 8 juta tu suka, tak tahu. 1 juta semua follow. 8 juta lagi, tak tahu. Ini maksud saya, perbincangan hakikat kehidupan, nak meluruskan balik hidup kita ni bukan untuk orang. Mudahkan perbincangan macam tu. Hidup, perkataan hidup tu saja bukan milik kita dah. Hidup, kita bersifat mati. Habis sekarang ni Ustaz, dihidupkan dan akan dimatikan dan kemudian dihidupkan balik. Kemudian dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian akan dipersoalkan semua perkara. Amin. Dan surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Tu. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu dulu mati? Allah kata. Kemudian aku hidupkan kamu. Kemudian aku akan matikan kamu. Kemudian aku hidupkan balik dan kemudian kamu akan kembali kepada aku. Dan aku akan tanya semua perkara. Allah. Ini jemaah sekalian, sahabat dengar satu keadaan yang mana dibangkitkan nanti ditanya summalatus alunna yauma'izin anin na'im. Kemudian semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Semua nikmat. Kalau tak nak ditanya, satu cara saja. Doa sungguh-sungguh, minta Allah masukkan dalam syurga tanpa hisap. Sementara hidup, berharaplah. Tanpa hisap, Ustaz, boleh ke? Bukan soal boleh. Berharaplah. Kalau Allah gerakkan kita untuk meminta hal keadaan itu, nescaya. Kata Imam Ibn Atta'illah Askandari rahimahullah ta'ala alaih, tanda Allah nak bagi. Tapi kadang-kadang tak terlintas pun dia nak minta. Tak terlintas tu nyaya. Kan? Jadi kalau tergerak tu bila kita datang pengajian, datang majlis ilmu, datang tausiah, tergerak. Bila tergerak sedar, bila sedar ya Allah nak minta. Nak minta tu itu nama petunjuk tu. Jadi tak semua benda kita boleh minta on the spot. Kadang-kadang nak minta pun tengah doa pun lupa apa nak minta. Tengah doa tergagap juga. Apa menghafal, tapi betul-betul minta belum tentu. Belum tentu. Bila kita minta berhajat, betul-betul berhajat, abu datang. Itu pun kita nampak hajat kita tu apa. Kalau tak juga. Contoh tanpa hisap. Kita ingat boleh masuk dengan hisap. Try lah. Allah tanya satu-satu. Ya Allah. Start balik kita dulu. Akhir balik kita Allah tanya dulu. Nikmat masa itu saja dah pening nak jawab. Itu lupa dah. Dalam perbincangan kita yang lepas. Sampai itu kita buat merujaah sebelum saya masuk perbincangan yang baru. Lisanul Haq. Kalam-kalam kebenaran. Buat khulasah sikit. Dalam perbincangan yang lepas, kita membincangkan bagaimana hari ini orang minta rezeki tanpa hisap. Dan rezeki ni, ghairi hisap. Tuan-tuan pernah merasai rezeki tanpa hisap? Maksudnya, betapa banyaknya rezeki tu dapat dekat kita.
Ada pernah fikir maksudnya? Pernah terfikir tak kita bahawa kita dah dapat rezeki tanpa hisap? Bagaimana kita nak tanya anak kita, nak tanya isteri kita, jamaah, azwajina, isteri kita, bahawa kamu ni dah dapat rezeki tanpa hisap lah. Ya ke bang? Nampak macam tak cukup dah. Masih banyak menghisap ni. Besok lagi apa tak ada. Ni nak bayar lagi. Banyak benda nak kena hisap ni. Habis tu macam mana kata dah dapat rezeki tanpa hisap? Okey. Kamu balik bila umur kamu? Cik, kita pun kira. Dah 20 tahun dah bang saya balik ni. 20 tahun lama dah kamu balik. Start balik sampai sekarang. Berapa duit dah pakai? Lemak. Start kita akil balik sampai sekarang. Berapa duit kita dah pakai? Siapa boleh kira? Nak menong tu sekejap. Selagi bulan bukan menong, termenong sekejap. Mana nak kira ni? Setiap sen. Bukan gaji tau, setiap sen. Kalau ikut gaji orang kadang, selagi bulan kadang lebih, kadang kurang. Rasa macam bulan tu macam cukup, tapi tengok-tengok tak cukup pula. Rasa macam tak cukup, lebih pula. Kalau sekadar kira gaji, itu kerja sebelum tu pula. Takkan waktu perjalanan tu tak pakai duit langsung. Okey, duit ni Allah tanya. Menong gitu. Dapat macam mana? Orang bagi ke? Cari sendiri ke? Orang bagi. Okey, orang bagi. Cara mana orang bagi? Bagi sebab ada udang di sebalik mi ke? Duk sogok kamu? Sudah. Kamu cari sendiri, saya cari sendiri. Cara halal ke cari haram? Kata. Halal. Okey, lulus halal. Ingat dah suka dah. Nanti dulu malaikat kata. Harta tanya 2 kali. Dapat kat mana? Dapat dari mana? Pergi ke mana? Pula dah. Kita soalan nak fikir dapat duit pun tak terfikir. Ke mana kamu belanja duit yang kamu dapat dulu? Ni tanda nak pergi sedar supaya minta syurga tanpa hisap pun sekalian. Bukan sebab kita baik. Memang syurga tanpa hisap ni golongannya siddiqin, syuhada, nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Tu golongannya keempat lah, paling kurang nombor 4. Solihin ni orangnya islah. Orang yang sentiasa perbaiki diri. Bukan kata maksum. Kita manusia. Tak terlepas pada kesalahan. Tapi dia suka merenung diri dia. Menung dia. Macam mana aku nak jawab dengan Allah? Banyak kita menung. Kadang-kadang, banyak lagi tak ada ni. Banyak benda tak dapat ni. Banyak tak dapat, manjang. Banyak yang tak dapat, dia giu. So Allah kata, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. 31 kali Allah soal. Mas sekalian, itu bak duit yang kita boleh hitung dengan fizikal pun tak terkira. Kalau Allah bantai tanya nafas kamu, habis. Mata kamu, telinga kamu, ya Rabb. Ini satu perkara. Kenapa Allah tanya? Allah punya. Kita punya. Nama kehidupan. Hidup tu makna dijadikan sebelum tiada. Kita bermula tiada. Ada, diadakan. Macam kita tak ada kerja. Diadakan kerja. Bila dia adakan kerja, kerja tu bukan kita punya. Tu bos punya. Sebab tu bos tanya. Bagi report. Bagi ini. Bagi itu. Sebulan sekali buat report. Annual meeting report. Ini report. Allah banyaknya kerja nak menjawab. Memanglah bukan kerja kita. Kalau company tu kita punya pun, kita tanya orang juga. Tanya staff kita kat bawah tu. Sebab tu bukan kerja kamu, kerja aku. Aku punya company, aku bagi peluang kerja dalam ni. Tugas aku, tanya kau buat apa. Jangan tanya aku buat apa. Ni company aku punya. Kau jangan tanya aku tanya kau. Itu bahasa dia. Sama dalam hidup ni, ide hidup bukan kau punya. Aku yang menghidupkan kau. Tugas aku tanya kau. Jangan tanya aku apa yang aku dapat. Jangan tanya. Kadang-kadang manusia bila tak belajar kenal Allah, duk menong apa yang aku tak dapat. Apalah hidup ni, apa yang tak ada. Kalau Allah kata ini hidup aku punya. Siapa mau tanya? Kalau aku nak bagi ke tak bagi ke, tak aku pun. Mungkin, barang harus. Dunia ni bukan barang mustahil ni, mas kalian. Jangan salah faham. Belajar sifat 20. Nanti kita masuk. Ada masa insya-Allah kita bahaskan sifat 20, sejarah
dan kupasan pendekatan akidah. Dalam perbahasan dunia ini pun kadang orang salah faham. Orang cakap apa? Mustahil lah aku boleh dapat apa? Kerja mati, hidup balik pun aku tak boleh kaya macam orang tu. Oh, dia punya statement tu macam mustahil. Walhal dunia ni barang harus. Mungkin. Boleh ada, boleh tiada. Bukan mustahil ada. Sebab kita dah nampak pada diri. Kalau pada Allah pun salah. So Allah SWT itu pada barang dunia ni harus, mungkin. Nak bagi anak, tak bagi anak, harus. Nak bagi duit, tak bagi duit, harus. Duit tu pula sikit ke banyak, harus. Bukan wajib duit banyak, tak. Barang harus ni boleh ada lah. Mana tahu satu masa nanti pelepap dapat duit. Oh, boleh ada, boleh. Dari mana? Pusaka, tepi jak. Belakang rumah, tepi jak pusaka. Tok Wan kita, Tok Nyang kita. Rupanya tanam emas kat belakang rumah. Kita tak tahu. Cangkur. Apa keras ni? Jongkong emas. Pakat faraid lah kan. Jutawan segera. Siapa sangka? Tanah di Sungai Serai ni arwah tok saya. Panggil waktu tu jutawan segera. Orang tahu sebut Kuang Sungai Serai, orang tahu lah. Gamuda Garden lah sekarang. Waktu tu Menteri Besar Mat Taib kan. Dia beli tanah situ tuan. Orang kampung situ, memang jadi jutawan segera. Boleh kata semua pondok kampung semua jutawan. Masuklah arwah tok tu. Arwah tok saya ni memang jutawan, memang cuma benda barang cash. Sampailah ke cicit, ngasalah ke cucu tu, cicit pun ngasalah. Tapi dia bukannya jutawan dok kita dok faham cari duit apa ke. Pertama dengan tanah, kedua dengan sifat. Sifat Allah bagi dia. Sebab dia suka memberi, tak kira. Anak ketua kampung ni, Sungai Serai tu Haji Ahmad, Haji Yaakob. Haji Yaakob lagi dahsyat. Di Pai Gombak tu, tanah tu dia bagi orang macam itu. Padahal dia yang buka teroka tanah tu. Sampai Wan saya kata, dia baginya orang, sampai anak sendiri tak ada tanah katanya. Tak ada tanah Wan, tak ada. Cari sendiri dia. Walau tanah tu kampung, boleh anak beranak suku sakat semua boleh bagi. Tak, orang tak ada tanah dia bagi. Dia bagi. Rupanya kebaikan tu tepiah kat anak cucu. Jadi orang ni. Jangan kita ingat kitanya waktu itu dia dah tu anak cucu kita tu. Kebaikan kita sekarang tempiah nanti tu. Nak jadi kebaikan anak cucu. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT. Baik, jadi kehidupan tu bukan sifat kita. Ingat, dihidupkan akan dimatikan, akan ditanya apa yang diberi. Dia ada kan, bukan ada sendiri. Tengok ada rumah lebih. Kita sangka usaha kita sendiri, lah Allah bagi. Allah nak tanya. Sebab tu jarang orang kaitkan bahawasanya kesenangan itu ujian. Yang nampak kesusahan. Walhal Nabi Sulaiman AS, Allah rakamkan kata Nabi Sulaiman AS, surah An-Naml ayat 40. Ketika Allah bagi harta yang melimpah ruah, jadi sultan. Sultan mulkallah yang bagi li ahadi min ba'di. Apa kata Nabi Sulaiman AS? Haza min fadli Rabbi. Ketika ditegur, ditanya oleh Ratu Balqis, memuji kehebatan Nabi Sulaiman. Memang hebat, memang kaya raya mas sekalian. Siapa bagi? Allah. Macam mana dapat? Tu surah As-Sad ayat 35. Rabbighfirli wa habli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Doa tuan ni. Pokok mana tahu dapat kita bijak belakang rumah tu. Doa. Iya. Allah nak bagi. Harus Allah bagi. Ada pula orang buat konten doa ni mas sekalian. Ada orang buat konten doa ni. Dia buat doa konten tu dia kata menjadi doa ni. Berlatar belakangkan Mustang yang bercakap orang perempuan. Dia kata, tengok berkat mengamalkan doa ni Allah bagi harta gini-gini. Dah betul dah tu. Tapi dia lupa bahawa lepas pada ayat tu, haza min fadli Rabbi, ini semua kurniaan aku, linabluwani. Nabi Sulaiman AS kata, untuk menguji aku bersyukur atau kufur. Berapa ramai orang bila dapat harta, dapat rumah, dapat yang best-best, ini ujian untuk aku. Adakah dia rasa dia sedang diuji?
Atau dia sedang dirahmati rasanya. Rasa Allah rahmatilah. Buat jadi. Jual kuih laku. Jual itu laku. Laku sungguh. Tanda Allah rahmati. Dia tak tahu itu tanda Allah nak uji. Bila dia tahu bila Allah nak uji, bila susah. Ini ujian dari Allah. Betul lah. Dua-dua ujian. Bisyarri wal khair fitnah. Allah uji dengan keburukan dan kebaikan. Tapi masalahnya, kurniaan benda tu, kesenangan kita tak nampak tu ujian. Melompat-lompat nak cari lagi ada. Bila ada rasa macam dirahmati pula tu. Walau Allah nak uji dia. Syukur atau kufur. Bila nampak syukur, maka ingat Allah. Ingat dia akan terjemah taat. Maka yang paling jelas ketaatan, dia akan jaga waktu solat. Itulah. Tak boleh tolak dakwa-dakwi lah. Harta dia tak akan membuatkan dia lambat solat. Orang sekarang boleh, yalah engkau tak sibuk boleh, aku staff, ramai aku. Okay. Ramai payah kita, payah saja, meeting saja, tak mahu cakap. Kita kena cakap kebenaran lah, pahit-pahit lah. Dengan susah bolehlah bagi masa. Tengok time senang, tengok time senang. Kadang tengah meeting nak berhentikan, kita owner kan. Lainlah kita meeting dengan company ke tu lain, ni owner. Meeting nak berhenti tu. Bukan senang nak tarik handbrake zat, nanti saya nak solat. Bos saya panggil. Senang. Sahabat dah buat dah mas sekalian. Yang belakang Nabi semua taikun. Tahu taikun? Ini kalau dalam bab bisnes, semua sahabat Nabi. Bukan 1 juta, 2 juta je bisnes. Ratus juta mas sekalian. Nak tak payah jauh-jauh mas sekalian. Susahnya dunia ni. Allah bagi motor besar lah. Ni saya cerita realiti lah. Motor besar seorang biji pun. Tengok berapa kali bawa pergi masjid hari-hari. Setiap bulan serubung dalam kat rumah. Bila keluar? Bila jauh-jauh bawa keluar. Dekat-dekat rasa macam tak berbaloi rasanya. Punya berat nak tolak motor tu. Motor kecil juga dia bawa. Walau Allah dah bagi motor besar, bawa lah. Allah rasa ruginya tayar tu nanti botak. Mahal. Ya kan? Saya cerita motor, saya tahulah saya bawa motor. Orang BMW tu kata apa? Di India. You daily ride, Hai. Tengoklah tagline BM kata apa? Make life a ride. Kata buat live untuk bawa motor ni. Dia bawa pergi mana ni? Saya pergi mengajar masjid. Hari-hari kan. So apa? Sebab nak pergunakan dia. Jarang kita dapat dunia ni kadang-kadang datang satu sifat sayang. Sayang nak pakai. Lagi mahal lagi, lagi berkira dia nak pakai. Ya Allah. Baju mahal dengan baju murah. Yang mahal tu occasion saja. Nak orang perempuan, hati-hati orang perempuan. Baju mahal ada selubungnya dalam tu, sangka tu, stras. Depan suami itulah baju kelawar hinggap dia pakai. Depan orang lain, Allah, segala bergelik keluar. Ada pula orang bahasa apa? Umbahan. Suami tegur awak ni medsos sekarang ni. Memain-mainkan agama. Suami tegur awak dekat rumah, pakailah cantik sikit. Dia buat pakai baju pengantin tu pakai ni. Buat mop lantai, buat sampai pandang suami dengan jeling. Apa motif dia cakap gitu? Sepatutnya memang macam tu lah. Awak depan orang yang tak bagi apa-apa manfaat pun boleh berhias. Suami tu syurga. Takkan tak nak berhias? Hiaslah. Nak. Dunia kena manipulate macam itu je. Kadang-kadang saya kata apa? Depan suami itulah rasa macam ini ke isteri aku macam pakai apa-apa ke dana nampak. Kalau keluar semua emas pakai. Cincin 1, 2, orang perempuan tak apa pakai 5 ni. Dia tak ada syarat tak kena pakai jari manis ke jari tunjuk ke. Dia boleh pakai 2 tempat dia boleh pakai. 5, 10 gelang. Balik rumah buka semua.
Terus jadi auto miskin. Rasa macam suami rasa macam nak buat sedekah, nak infak, saya tak faham bini aku ni. Kalau kat luar tu. Ya Rab, dijauhkanlah benda-benda macam itu. Ini kata dunia ni, padahal boleh pakai, nak pakai. Takkan tak boleh, siapa kata takkan tak boleh? Pakailah. Soalannya pakai kat mana? Salah tempat dia pakai. Salah tempat. Bila salah tempat, mendapatlah tuan. Bahaya. Ini semua kerana bila kita tak perhalusi hakikat kehidupan. Jadi kita dah bahaskan panjang lebar. Sidiknya, amanahnya, fatonah. Tadi kita bincang fatonah, dia cerdik. Dia cerdik nak meletakkan di mana kedudukan sebagai contoh dunia ni kat mana. Malah kata Nabi SAW, orang yang cerdik ni kalau kita faham sidik, amanah. Sidik, kita nampak kebenaran, yang benar hanya Allah. Itu kalimatul haq, yang benarnya Allah. Lalu bila kata yang benarnya Allah, Allah yang mengadakan semua. Alam bermula tiada. Kita pun faham, alam bermula tiada. Lepas ni hancur. Apa yang aku ada hancur. Diri aku hancur. Nanti aku dihidupkan balik, aku akan ditanya oleh Allah. Maka dia jadi amanah. Bila dah faham yang pertama, kedua jadi amanah. Jadi barang perkara yang kita dapat semua jadi amanah. Kita kena jaga elok-elok. Bila jadi amanah, dia mula auto cerdik. Fikiran dia, Allah bagi yuktil hikmatan may yasha. Allah bagi dia auto cerdik. Apa maksud cerdik? Kata Nabi SAW, Al-Qayyis mandana nafsa amila lima ba'nal maut. Yang mampu melihat hidup selepas mati. Tengok isteri, nampak pahala. Tengok suami, nampak pahala. Tengok anak, nampak pahala. Tengok harta, nampak pahala. Pahala, nampak akhirat lah. Dia bukan tengok anak, beban. Banyak kerja lagi aku dengan si dia ni. Tengok suami, ya Allah dia ni. Bila lah nak pergi orang tua ni, contoh kan. Ini cerita kat Zimbabwe saja nak contoh. Tengok isteri, ya Allah. Ni mula ni nak minta ni. Dia tengok beban. Padahal pahala semua tu. Semua pahala. Kalau dah nampak semua jadi pahala, orang ni orang yang cerdik. Nabi kata. Bila orang yang cerdik, dia akan jadi orang yang berjaya. Tabligh. Tabligh ni ada orang yang bermanfaat. Dia mampu deliver diri dia menjadi orang yang bermanfaat. Kalau isteri yang bermanfaat kepada suaminya, pada anaknya. Macam tadilah. Dia dress up cantik-cantik. Elok-elok, bermanfaat. Tengok balik rumah, ada isteri aku. Ada bang. I'm here. Bermanfaat. Allah sejuk mataku tengok kau ni. Alhamdulillah, terima kasih bang. Bermanfaat. Jadi isteri-isteri bermanfaat. Jadi suami-suami bermanfaat. Jadi anak-anak yang bermanfaat. Kalau jadi masyarakat yang bermanfaat. Sebab apa? Pikirannya pahala. Orang yang berfikir pahala, dia akan jadi orang yang berjasa. Dia akan berjasa. Sebab dia bukan fikir untuk diri dia, dia fikir untuk pahala. Untuk pahala, wallahi, pasti akan membawa pada manfaat, maslahah, ummah. Ada duit, fikir pahala. Aku dapat, bagian aku dah lah. Orang lain banyak tak dapat lagi tu. Dia bagi. Ni soft. Maka terbinalah kehidupan bersandarkan soft. Sifat wajib bagi Nabi SAW. Jadi kita panjang lebar lah. Dan pada perbincangan yang seterusnya jemaah sekalian yang akan datang insya-Allah, maka bermulalah kita mendalami lagi. Dalam kita nak meluruskan tadi kita dah faham dah ikut aturan. Tapi Ustaz kadang-kadang tercicik juga, terkehil juga. Yalah hidup ni turun naik, nafsu ni sentiasa ada, iman kita naik dan turun. Macam mana nak memastikan? Maka kita pun memperdalami dengan yang pertama, kata Nabi SAW, maka kita akan pergi menjaga dengan lisan. Kita dah lurus ni, kemudian yang jadi steering dia, nak ke kiri ke kanan dia, lisan. Lisan. Lalu kita namakan perbincangan lisanul haq. Lisanul haq. Kalam-kalam kebenaran. Baik. Dalam pepatah Melayu ada mengatakan apa? Kerana mulut badan binasa, kerana pulut santan binasa. Betul ke? Kerana pulut santan binasa dulu. Tak mana-mana lah. Yang penting binasa belakang lah. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Nah, begitulah hidup kita, begitulah perbincangan yang menjadi, orang kata apa, indikator, penentu aras, penanda aras
yang besar, sehingga Nabi SAW dalam satu hadis mafhum hadis meletakkan bahawa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, berkata benar, berkata baik, atau diam. Baik. Maka di sini jemaah sekalian, sebelum kita pergi pada kesimpulan, dalam perbahasan lisanul haq ini kita akan membincangkan bagaimana yang pertama kesan-kesan lisan di dalam kehidupan. Iblis hancur hidupnya bermula dengan lisan dia. Apa kata iblis? Allah rakam pada Quran, surah Al-A'raf ayat 13, tak siap saya. Ana khairu minhu. Lisan dia dah keluar. Aku lebih baik dari dia. Hancur hidup. Lisan tu keluar dari mana? Sudah pasti dari hati. Hati-hati. Dia tak ada istilah mulut baik, mulut jahat, hati baik. Tak ada. Ini bersalahan bertentang dengan apa yang Nabi kata. Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat salahal jasadu kullu fa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbi. Dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Kalau baik, daging tu baik semuanya. Kalau buruk, daging tu buruk semuanya. Ala wahya qalbi. Hati-hati. Habis Ustaz, kalau mulut baik, hati jahat, munafik. Ada perbahasan. Mulut baik, hati jahat, munafik. Habis kalau mulut jahat, hati jahat lagi. Macam mana nak faham tu? Alah, macam pintu, buka pintu rumah. Buka pintu saja ada bau busuk. Apa yang kita fikir? Apa benda kat dalam ni yang busuk ni? Kita pergi ni nak balik raya ke balik cuti ke, tinggal rumah seminggu. Buka pintu, dia. Tengok, kat pintu saja dah busuk dah. Dalam akan berwangi pula. Dalam bau ada wangi. Luar tu, itulah depan pintu saja busuk, dalam wangi sebenarnya. Ada kerja macam itu kan? Mana ada? Selain pula dalam lagi busuk. Sebab apa? Bangkai umumnya. Aroma tu sampai ke pintu. Jadi nisbahnya itu satu. Kedua, teko. Air. Muncung itu keluar air teh. Lalu kita pun jawab, tak. Keluar je air teh dalam kopi tu. Kalau jadi juga tu nak kiamat lah sebenarnya. Nampak raya ni. Dah terbalik sistem lah. Keluar teh. Tengok-tengok kopi. Dah mana satu? Tak ada. Kalau keluar teh, dalam teh. Kalau keluar kopi, dalam kopi. Kalau mulut laser, jenis menyakit ke orang, hati dia memang macam gitu. Jenis tak pandang kiri kanan, cakap, aku tak kira. Katanya. Aku tak kira, aku sound tegak je. Amboi, cakap. Jangan. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Muslim yang sebenar itu adalah yang terselamat. Orang terselamat daripada mulut dia dan tangannya. Banyak dan kesan pada mulut ni jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, mafhum hadis, ditanya oleh sahabat tentang seorang perempuan yang jiran dia ni amalan semua dia buat. Cakap amalan apa semua buat. Tajuknya, qiyamul Qurannya, semua tadarus semua. Sahabat tanya, dia ni semua ahlul ibadah. Tapi mulut dia tak jaga. Terutama dengan jiran dia. Tuan Nabi kata apa? Finnar, dia ni di dalam neraka. Jadi mulut ni memang satu perbincangan yang besar dan ianya adalah pengkhususan perincian pada perbahasan lisanul haq. Dan dia sebenarnya menjawab pada perbahasan sidik balik. Tinggal lagi sidik ni kita perdalaminya. Macam mana nak memastikan kehidupan kita sentiasa lurus dengan kita perhatikan apa yang kita kata. Kata ni bersandarkan apa yang kita telah yakini. Itu yang kita recall balik, murajaah balik pada sidik itu. Pada perbincangan sidik ini dah datangnya perbincangan lisanul haq. InsyaAllah kita akan sambung pada seri akan datang. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada kemurkaannya. Allah sentiasa merahmati kita, seluruh ahli keluarga kita, dunia akhirat insyaAllah. Menampun maaf daripada saya atas kekurangan, tak kasar kata terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah